Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه وصفيه وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka marilah kita bersama-sama merafakkan tahmid kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat Islam dan iman, nikmat masa lapang, nikmat kesihatan, nikmat beribadah, solat berjemaah, berwirid, berzikir, mendengar kuliah, dan juga nikmatul uzma, iaitu nikmat yang teragung, iaitu nikmat menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, ahli-ahli jawatan kuasa surau, pegawai-pegawai surau, seterusnya para imam, para bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, para cendekiawan, para doktor, para dakatir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesejahteraan dan juga pertolongan serta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulakan pengajian kuliah kita pada malam ini, marilah kita sama-sama kita telah mendapat duka cita bahawa sahabat kita, jemaah kita telah pun pergi meninggalkan kita dan kembali ke rahmatullah. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk Puan Hajah Halimah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah pun kita sampai pengajian kita pada pengajian kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, iaitu pada hadis yang kedua yang berkaitan dengan taubat, yang mana dalam hadis kitab Kutuful Falihin yang telah dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah, iaitu Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis 2, sebelum kita masuk hadis 3, kita rujuk semula apa yang telah kita bahaskan tentang hadis 2, iaitu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wahai sekalian umat, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah, rawahul Muslim. Hadis ini Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah pengampunannya. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Kita bahas serba ringkas sepintas lalu sebelum kita masuk hadis yang selepasnya. Maka hadis ini adalah riwayat yang sahih daripada Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Baik, dalam satu hadis lain, dalam riwayat yang sahih, iaitu riwayat Imam Al-Bukhari pula, menyatakan bahawasanya Rasulullah SAW dalam sehari tak kurang daripada 70 kali ganda 70 kali istighfar. Jadi ini satu pemangkin bagi untuk diri kita juga. Kalau Nabi yang tak berdosa tapi masih lagi beristighfar, masih lagi mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita yang melakukan dosa. Jadi kalau Nabi buat 100, takkan kita kurang daripada 100, malulah. Jadi sebenarnya kita kena lebih daripada 100. Kata Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, beliau menyatakan dalam satu kuliah dia, yang bagil insan an yatuba ilallahi subhanahu wa ta'ala fi kulli nafasin. Sepatutnya, semestinya, seperlunya, sewajibnya, sebenarnya, banyaknya manusia ini perlu bertaubat kepada Allah SWT setiap kali nafas. Fi kulli nafasin, setiap kali kita keluar hembuh nafas, masuk nafas, maka kita kena taubat. Ini amalan-amalan orang soleh. Walaupun sudah diiktiraf bahawasanya mereka ni orang soleh, anak-anak murid mereka menganggap mereka ni orang yang soleh, dekat diri kepada Allah. Bahkan para wali mengiktirafnya dia ni wali. Dalam konteks perwalian, hanya wali yang mengenal wali. Wali ni kita nak sebut banyaklah. Ada yang wali mastur, wali masyhur, itu antara yang famous lah perbahasannya. Wali masyhur, wali yang famous. Contohnya mufti-mufti yang lama. Contohnya Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Abdullah bin Alwi, Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti keempat dan keenam. Itu famous, masyhur. Antaranya siapa lagi? Almarhum As-Said Alwi Al-Maliki.
orang Mekah, mazhab Maliki, Al-Musnad, Al-Musnid, orang yang banyak meriwayatkan hadis juga. Ini pun dikira wali Allah. Dia masyhur, terkenal. Yang mastur ada tak? Ada. Mastur ni apa? Bukan parit mastur. Parit mastur pun ada. Bukan parit mastur, mustar. Parit mustar, kan? Pendekar mustar tu pernah dengar? Pendekar mustar. Pendekar bujang lapuk, tok gurunya kan pendekar mustar. Rupanya dekat Pontian ada nama satu parit mustar. Situ pun ada gelanggang gasing tu. Kalau gelanggang gasing parit mustar, saudara saya. Jadi kalau wali mastur, tadi masyhur, yang ni mastur. Apa maksud mastur? Sembunyi. Kewaliannya tu tersembunyi. Hanya yang wali mengenal wali yang mastur ni saja. Contohnya siapa? Pada hidupnya tu tak se-famous mana pun, biasa-biasa saja. Orang ulama, orang soleh saja yang menziarahi dia. Tapi bila meninggal, ramai satu dunia datang. Contoh siapa? Al-Habib Ali Batu Pahat. Al-Habib Ali bin Idrus, dekat Batu Pahat. Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, dekat Batu Pahat. Dia ni tak terkenal ramai. Yang kenal ni cuma orang-orang soleh, ulama besar-besar saja yang datang. Ulama daripada Mesir, Yaman, Mekah datang tempat rumah dia. Rumah dia pun biasa-biasa. Kalau kita tengok rumah dia tu, tak macam rumah orang yang berada. Dikatakan rumah tu pun dia sewa je sebenarnya. Ni wali mastur. Jadi kita tak nak panjang sembang wali mastur ni. Perihal wali ni nanti lain cerita. Jadi orang soleh pun suruh kita perbanyakkan istighfar. Jadi kalaulah kita nak mulakan zikir istighfar ni, kata para ulama, perkara yang terbaik dalam wirid, dalam pengamalan wirid adalah istiqamah. Istiqamah. Jadi apa maksud istiqamah? Dalam bab hadis lain ni pun ada belajar bab istiqamah. Tapi kita nak kenal dulu istiqamah ni dari sudut istilah dia, apa maksud dia? Iaitu berterusan, tetap teguh berdiri, berterusan melakukan amalan tersebut, istiqamah. Dan para ulama menyatakan nak istiqamah ni paling mudah ada 3 cara. Walaupun dia kata paling mudah 3 cara ni, tapi tetap nak mengamalnya tu kadang-kadang susah. Yang pertama apa dia? Yang pertama, istiqamah ni mula dulu dengan sedikit, jangan terlalu drastik. Misal kata kalau dengar 100 tu macam banyak, buat sikit-sikit dulu. Ada orang dia nak berubah, dia terus berubah drastik. Ini minum apa semua kan, perempuan buat maksiat, mungkin merompak apa semua, mabuk. Tiba-tiba tah macam mana diberi hidayah, terus drastik ambil senjata perang terus di Palestin. Tak boleh. Dia mesti kena belajar dulu satu-satu. Antara perkara penting yang perlu dimulai dengan apa? Bangun solat subuh dulu, istighfar, taubat, belajar. Kena ada bimbingan. Tak ada bimbingan, contoh kalau seorang tu tak ada bimbingan, dia tiba baca hadis akhir zaman. Dia kata Dajjal ni spek dia, spesifikasi dia tu rambutnya kerenting, matanya buta sebelah. Tiba-tiba dia dah dengar tu, dia pergi umrah katakan. Taubatnya dekat umrah terus, drastik. Pergi umrah, dia kata dia nampak ada orang rambut kerenting, buta sebelah, mata satu, buta sebelah. Jadi ini Dajjal ni, dia nak kejar, dia nak bunuh. Kejar, tahan di Pak Arab, polis Arab. Kenapa kau kejar dia? Aku baca hadis, dalam hadis kata Dajjal rupanya macam ni. Rupanya dia tak belajar dengan mendalam. Sebab apa? Dajjal tak masuk Masjidil Haram. Jadi bahaya juga. Jadi kena belajar step by step. Dan yang bunuh Dajjal ni siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kita tak usah katalah aku 3 paku.
Dia takat tiga paku satu crown, satu paku satu bintang satu crown punya. Dalam askar akulah pegawai tinggi, komando, aku yang boleh bunuh. Jangan cakap besar. Silap yang mengaku komando, yang mengaku pangkat besar ni lah pengikut Dajjal. Tu wa'iyyazubillah. Jadi yang bunuh Dajjal ni seorang je. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. InsyaAllah mudah-mudah dipermudahkan. Jadi kita ni, apa tugas kita kalau dah dapat tahu Dajjal tu ada? Apa makanan bagi orang yang menghidarkan diri daripada Dajjal? Zikir, taubat, istighfar. Itu je. Jadi perbanyakkan istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nak istiqamah, kata ulama, cara dia jangan terlalu drastik, mulakan daripada sikit-sikit. Jadi contoh, kalau dengar kata 100 banyak, buat sikit. Contohnya macam kita belajar yang minggu lepas pada kuliah, 27 kali lepas subuh, 27 kali lepas asar. Lepas tu bukannya kita istighfar untuk diri sendiri, kita istighfar juga untuk orang lain. Kan Nabi kata, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa, kata Nabi, yang beristighfar untuk diri dia dan juga dia istighfar juga untuk mukminin dan mukminat. Dalam hadis tak sebutlah yang hidup ke yang mati, tapi ulama tafsir terus, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, tak kira. Yang penting dia mukmin. Kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allah akan tuliskan untuk dia pahala ataupun ganjaran seramai mana mukminin dan mukminat yang ada. Kan banyak. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Itu paling pendek lah. Tapi yang biasa kita dengar iaitu pada doa lepas solat. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Tapi panjang, nak jadikan zikir itu susah. Mungkin ada yang boleh, tapi kalau kita panjang-panjang ni payah. Jadi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ada tak contoh lain? Ada. Masa khutbah, ni lelaki, masa khutbah tok khatib akan baca doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahyaihim wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kan? Kita pun aminkan, dapat kita pahala. Jadi macam tu juga, kalau nak jadikan zikir, doa rasa panjang, kita jadikan zikir astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosaku. Dan juga lil mu'minin dan mu'minat, juga orang mukmin dan juga orang mukminat. Dan kita bahas juga iaitu seperkara tentang apa tadi? Taubat nasuha. Taubat nasuha ni ada beberapa syarat, 4 syarat. 3 sangkut paut dengan Allah, hamba dengan Allah. Lagi 1 sangkut paut dengan hambanya, hamba dengan hamba, manusia dengan manusia. Pertama apa dia? At-tarku, meninggalkan. Syarat taubat nasuha pertama, dia kena tinggalkan. Tinggalkan apa? Dosa tadi yang dia buat. Contoh kalau suka minum, suka judi, tinggalkan dulu. Lepas tu an-nadmu. An-nadmu maksudnya apa? Dia rasa kesal dengan perbuatan tersebut. Ada orang tinggal tapi tak rasa kesal, maka taubat nasuhanya tu tak jadi, tak cukup syarat. Yang ketiga iaitu al-azmu, berazam supaya tak ulang lagi perkara sama, perkara maksiat tadi. Ini 3 hamba dengan Allah. Yang keempat iaitu berkait rapat dengan hamba, iaitu manusia dengan manusia. Contoh pernah sakitkan hati ke, pernah mencuri, mesti kena ada kemaafan terlebih dahulu, barulah taubatnya diterima. Baik. Jadi hadis yang ketiga iaitu daripada Abi Musa Abdullah Ibn Qais al-Ash'ari. Baik.
An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an Anin Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha rawahul Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu an. Siapa dia Abi Musa? Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Ini sahabat Nabi yang sangat-sangat bijaksana. Direkodkan pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab lantik dia sebagai gubernur di Iraq pada ketika itu. Jadi sebab apa dilantik? Sebab kebijaksanaan dia. Kebijaksanaannya dalam pemerintahan, dalam ekonomi kewangan dan seumpamanya. Jadi Abi Musa ni bukan orang-orang yang biasa. Bahkan keturunan-keturunannya tu tersebar juga atas dasar keilmuan hadis dan juga akidah. Sampailah kita hari ini kita beriktikad dengan cucunya kepada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Qais bin Al-Ash'ari, iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari, pencetus bagi metodologi akidah Al-Asy'ariyah. Yang laki saya dengar, ya Allah kukuhkanlah akidah kami dengan berlandaskan akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Al-Asy'ariyah tu siapa? Abi Hasan Al-Ash'ari. Keturunannya ni sahabat Nabi Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Yang kedua Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah tu konsep metodologi dalam sifat 20 ada juga. Dalam sifat 20 ni 13 daripada 20, saya share sikitlah ilmu akidah. 13 dari sifat 20, sifat wajib bagi Allah tu kan 20 yang kita belajar. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, kan? Sampai akhir mutakalliman, kan, kaunuhu mutakalliman. Baik, 13 daripada 20 tu itu semuanya daripada konsepnya Abi Hasan Al-Ash'ari. 13 saja. 7 daripadanya, 7 yang akhir, maka itu daripada konsepnya Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Al-Maturidiyah gabung dengan Al-Ash'ari. Sebab tu disebut dalam khutbah, dalam doa, dalam mana-mana kitab akidah disebut manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang dengan metodologinya ataupun manhajnya, perfahaman akidah menerusi Abi Mansur Al-Ash'ari dan juga Abi Hasan Al-Ash'ari dan juga Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi ini yang kita nak baca ni, hadis yang diriwayatkan ni adalah tok kepada Abi Hasan Al-Ash'ari, iaitu Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Baik, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan rahmatnya di malam hari agar pendosa di siang hari bertaubat. Hadis ni kalau tuan-tuan tengok tanpa perbahasan yang betul menurut ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan akan baca innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Kat situ ada perkataan yadahu. Yad apa maksud yad? Tangan. Jadi kalau orang yang tak mengaji, dia cuma Google saja, dia tak berguru, dia akan baca macam mana? Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuka tangannya. Dah pula. Tapi ni terjemahan ni alhamdulillah ikut ahli sunnah. Contoh dalam bab akidah kita ada bab ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni apa maksudnya? Ayat yang samar-samar untuk kefahamannya, ayat yang mungkin perlu ada takwilan, perlu ada penafsiran daripada para ulama. Contohnya dalam ayat yadullahu fawqa biaidihim, tangan, kalau kita
translate satu persatu dalam segi bahasa, yadullahu fawqa bi'adihi maksudnya apa? Tangan Allah atas tangan mereka. Apa maksudnya tu? Kalau orang-orang salaf, dia akan berserah sajalah, tak apalah, tak faham pun tak apalah. Tapi kalau orang khalaf, dia ada dinamakan takwil, mentafsir ayat. Jadi para ulama mufassirin mentafsirkan ayat tersebut. Apa maksud yadullahu fawqa bi'adim? Tangan Allah di atas tangan mereka. Kita tak faham. Maksudnya apa? Kuasa Allah atas kuasanya mereka. Maksudnya kuasa Allah tu lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa orang kaum musyrikin Mekah pada ketika itu. Kalau menurut kisahnya lah. Jadi pengamalan penafsiran ni juga digunakan pada kita juga. Contoh haji, jangan nak besar kepala lah. Haji jangan nak hati hitam sangat lah. Apa maksudnya? Adakah saya nampak hati haji tu hitam? Tak. Contoh je, jangan ambil hati. Contoh, adakah kita nampak hitamnya hati tu? Tak. Adakah kita perasan yang bahawa kepalanya tu besar? Tak. Kalau kata orang lama, besar kepala lah kau ni, ataupun keras kepala, jengkreng. Kalau orang Terengganu, jengkreng sungguh dia ni. Jengkreng apa jengkreng? Keras kepala. Orang degil. Jengkreng ni orang degil. Keras kering dia kata. Keras kreng. Keras kepala. Adakah kalau kita tumbuk kepala dia ataupun kita ambil batu letak kepala dia, tak pecah? Tak. Tetap boleh pecah. Tapi sebab apa? Sifat daripada perkara tersebut. Besar kepala maksudnya degil, sombong. Hati hitam maksudnya orang yang dengki. Contoh je, yang jangan ambil hati. Jadi itu yang kita guna seharian kita. Jadi kalau kita tafsirkan Al-Quran, kita terjemahkan tanpa berguru, tanpa kefahamannya daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, maka kita akan terpesong. Lantas kita menjisimkan Allah SWT. Kita katakan Allah ada tangan. Macam mana pula tangan Allah? Kata Allah tak memerlukan bantuan. Allah tak perlukan alat untuk berkuasa. Kalau Allah perlukan alat untuk berkuasa, maka kita katakan Allah tu lemah sebab Allah perlukan alat. Jadi ini konsep tauhid akidah. Jadi kita katakan tangan Allah yang dimasukkan dalam Al-Quran, yang dimasukkan dalam hadis, ada penafsirannya. Kalau dalam Al-Quran tadi yadullahu fawqa bi'adim, kuasa Allah atas kuasa mereka. Maksudnya Allah lebih kuasa. Engkau punya rahsia dalam tangan aku aja. Apa maksud dia? Dalam simpanan kita, dalam tangan kita. Mana dalam tangan? Tak ada. Jadi sama dengan hadis ini, kalau kita baca, kita terjemah tanpa berguru, kita katakan sesungguhnya Allah SWT membentangkan, membuka tangannya Allah. Salah. Maka kita katakan sesungguhnya Allah SWT membentangkan rahmatnya di malam hari agar pendosa di siang hari bertaubat. Jadi Allah akan terima taubat manusia yang buat maksiat siang hari tu, malam hari. Dekat dalam ni dia kata Allah SWT membentangkan rahmatnya di malam hari agar pendosa di siang hari. Misal kata siang hari dia lakukan dosa, maka Allah bentangkan rahmatnya pada malam hari itu supaya orang yang lakukan dosa di siang hari itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Allah beri rahmat. Dan wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah juga membentangkan rahmatnya di siang hari agar pendosa di malam hari bertaubat. Orang yang buat dosa pada waktu malam, Allah bentangkan juga rahmatnya pada siang hari. Nak kata kat sini 24 hours pintu taubat tu terbuka. Selagi mana dalam hadis menyatakan hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Berdasarkan hadis ini, maka kita dapat ketahui beberapa pengajaran. Maka Allah tu Maha pemberi rahmat, Maha pemberi kasih sayang, Maha penyayang, Maha mengasihani dari sudut apa segala aspek sekali. Walaupun seorang tu dia buat dosa pada siang hari, Allah berikan dia tempoh untuk taubat malam hari. Walaupun dia berdosa pada malam hari, Allah beri dia tempoh pula untuk siang hari dia bertaubat. Itu rahmatnya Allah. Sampailah pintu taubat tertutup. Kita dah belajar minggu lepas, ada dua. Pertama apa dia? Gar-gar. Nyawa tu sampai kerongkong. Kita dah nazak, nyawa dah sampai kerongkong. Waktu itu kalau kita nak taubat, tak bergunalah. Tak berguna lagi dah. Jadi nak taubat, pastikan sebelum nazak. Nazak ni okey lagi, sakaratul okey lagi. Sampailah nyawa tu dikerongkong, baru nak sebut la ilaha illallah, tak terima. Sebelum dikerongkong, contohnya kita dah rasa sakit daripada kaki, Allah ni akan tarik sakaratul maut kita mula daripada kaki, tuan-tuan. Allah mula daripada kaki. Hadis Nabi menyatakan begitu. Jadi kita dah rasa sakit, kita dah tahu kita ni dah nazak. Biasanya orang akan ajar, dan kita pun akan ajar kepada orang yang bernazak itu mengucap la ilaha illallah. Caranya bukan full, bukan syahadah tu asyhadu alla ilaha, bukan. Sebut saja la ilaha illallah, sebab itu sebutan yang mudah dan cepat. Dan kita ajar la ilaha illallah, jangan berlagu pula. La ilaha illallah, itu nak tidur. Ini nazak lain, nak meninggal. Jadi slow-slow, pelan-pelan, la ilaha illallah. Dia ikut sebut, kalau boleh 3 kali, lagi banyak lagi bagus. Time dia nazak, kita minta dia tahlil la ilaha illallah. Bukan buat majlis tahlil lain. Ini tahlil tu maksudnya sebutan la ilaha illallah. Ucap. Kalau boleh full la ilaha illallah, dia sebut la ilaha illallah, kan? Lepas tu kita sambung Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu, cukup la ilaha illallah saja. Selagi kita tak dengar dekat bibir dia suara dia, kita tak nampak pergerakan dia, dia sebut la ilaha illallah secara jelas, secara penuh, maka kita ulang lagi la ilaha illallah. Jadi taubat ni diterima, dibuka pintu taubat itu bila-bila masa, kecuali dua. Pertama, bila nyawa sudah dikerongkong. Yang kedua, iaitu apabila matahari terbit daripada barat. Jadi perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah pada zaman Yahudi. Pada zaman Yahudi itu maksudnya belum lagi masuk era zamannya Nabi Isa alaihissalam, zaman Masihi belum lagi. Jadi pada masa itu yang beriman adalah orang yang menganut agama Yahudi saja. Kristian, Islam belum ada pada ketika itu. Nabi Isa belum ada. Jadi diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Salihin, yang mana satu hari Nabi cerita ada seorang pemuda yang mana dia ni nak bertaubat. Sebab apa dia nak taubat? Dia dah bunuh hampir 100 orang. Dia dah bunuh berapa orang pada ketika itu? 99 orang. Jadi dia rasa nak taubat, dia dapat hidayah. Dia jumpa kepada seorang abid, seorang yang ahli ibadah, ahli ibadah dan juga soleh. Abid dan soleh, tapi tak alim. Apa beza alim, soleh, abid? Baik, kita bincang dulu yang ni. Jadi dia jumpa orang soleh, jumpa orang abid ini. Dia jumpa, bila dia jumpa dia cakap apa? Wahai orang yang melakukan ibadah dengan banyak,
aku ni dah bunuh orang 99 kali, jadi aku nak taubat kepada Allah. Macam mana ni? Dah banyak ni, adakah Allah terima taubat aku kalau aku taubat? Apa kata Abid tadi? Dia kata, kau takkan diterima oleh Allah SWT sebab dah banyak sangat kau bunuh. Lalu apa pemuda ni buat? Pemuda ni pun cukupkan 100, dia bunuh orang Abid ni tadi. Bunuh, maka dah 100 orang. Jadi dia berjalan, dia jumpa orang alim, orang soleh, orang yang abid. Apa maksud alim? Orang yang berilmu. Alim ni maksudnya berilmu. Lepas tu dah lah berilmu, dia orang soleh pula. Dah orang soleh, dia orang yang banyak ibadat pula. Yang tadi tu mungkin soleh, abid saja. Baik, lepas tu dia ni jenis yang apa, banyak ibadat saja, tapi ilmunya tu kurang. Yang ni ilmunya ada. Jadi dia jumpa orang yang ilmu, orang yang alim, orang yang soleh ini, apa kata dia? Wahai Tok Syekh, Syekh lah, aku ni dah 100 orang kali aku bunuh, 100 orang aku bunuh. Last yang aku bunuh orang soleh, orang abid. Sekarang ni aku nak taubat, adakah taubat aku diterima oleh Allah SWT ataupun tidak? Maka dia tanyalah, kenapa kau bunuh dia? Dia kata, kalau aku taubat, aku takkan diterima oleh Allah. Mungkin orang alim ni pun ada rasa gemetar. Dia dengar, takutkan kalau aku cakap tak terima kan aku pula kena bunuh. Boleh jadilah. Jadi apa kata orang alim ni? Kalau begitu, taubatmu akan diampunkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubatmu akan diterima oleh Allah, dosamu akan diampunkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Engkau kena hijrah daripada kampung ini. Kau tak boleh duduk kampung ni, kau tak boleh duduk daerah ni, kau kena keluar. Itu syarat dia. Supaya apa? Kalau kita pun dalam konsep hudud, kalau seorang tu kena hudud, kan? Apa orang yang hudud ni kena buat? Di antaranya takzir yang patut dibuat, dia kena keluar daerah, kena pindah. Sebab kalau dia duduk dengan daerah sama, Korea sama, orang akan cakap pasal dia. Bila dia nak taubat, orang sisih dia dan seumpamanya tak sedap. Jadi kalau dia berhijrah, sekurang-kurangnya hidup baru tu ada. Walau namanya sebenar dia siapa, Ali ke, kan, namanya siapa-siapalah, namanya dulu gangster, Wan Kapak, contoh Wan Kapak. Ni dah pindah sana, orang tak kenal dia Wan Kapak dah, orang kenal dia Umar contoh ni. Orang kenal dia Saifullah, nama baik-baik, sebab dah berubah. Jadi dia boleh teruskan kehidupan yang baik. Jadi dalam situasi kisah tadi, orang abid, orang soleh, orang alim tu pun menyuruh dia, taubat kau akan diterima dengan satu syarat, kau kena hijrah, kena keluar. Jadi dalam masa dia nak berhijrah itu, dia tiba-tiba meninggal dunia. Solat tak apa lagi, tapi dia nak hijrah dah. Dah bawa lah barang, dia bungkus apa semua. Jadi dua malaikat datang berebut. Satu malaikat nak masukkan dia dalam neraka, satu lagi nak masukkan dia ke dalam syurga. Jadi apa kata malaikat yang nak masukkan dalam neraka? Dia ni dah banyak sangat, 100 kali, baru nak taubat, belum lagi hijrah, belum sampai lagi tempat dia nak pergi, maka kita bawa dia pergi neraka. Apa kata pula malaikat yang lagi satu nak bawa masuk di syurga? Tak boleh, niat dia baik. Niat dia baik, niat dia ni nak taubat dah, takkan kita nak masukkan dia dalam neraka. Datang lagi satu malaikat yang menyatakan, jangan gaduh-gaduh, kita nilai baik-baik. Jadi bila ditengokkan bahawasanya lelaki pemuda ini, badannya, tubuhnya tu bergerak untuk berhijrah, dan perjalanan di antara kampung asalnya dengan penghijrahannya yang lain itu adalah lebih daripada tempat kampungnya, maka orang ini dimasukkan syurga atas penerimaan taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengakhiran kita ni tuan-tuan, kita tak tahu. Walau bagai macam mana pun, wajarlah kita ikut nasihat para ulama, orang soleh,
Seperti Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir, seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menyatakan, yang baril insan an yatuba ila Allah fi kulli nafasin. Perlulah seorang insan, seorang manusia itu bertaubat kepada Allah SWT setiap kali nafas. Kalau boleh kita ingat istighfar, kita istighfar terus. Terkejut macam mana nak melatah, istighfar. Ini tak mak engkau, spender engkau, macam-macam keluar. Bila terperanjat, bila dah melatah, kan bagus kalau melatah tu, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, baguslah, adalah zikir-zikirnya. Kita pelik, orang Asia ni banyak sangat melatah. Tapi kalau dekat orang putih ke apa, orang Arab tak ada pula melatah-melatah ni. Pandai-pandai dia terkejut je. Kitanya banyak melatah, orang Indonesia. Kalau tak, tuan, saya pergi tengok orang putih melatah, tak ada keluar. Yang banyak melatah ni kita orang Melayu. Orang Cina ada tak melatah? Pernah nampak orang Cina melatah tak? Rasa saya pun tak pernah. Saya pun tak pernah tengok. Orang Melayu je. Tercocok durian ke, terkenai panas. Kau mak engkau. Mak engkau ni mak paling famous lah. Itu nasib baik, perkataan yang baik-baik saja. Yang paling hyper tu habis, semua perkara dia carut tu, wa iyazubillah, kita minta jauh daripada segala keburukan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita tak mau ambil masa yang panjang. Selepas ini kita nak mendirikan solat isyak, lepas tu kita nak solat jenazah. Untuk tak jadi. Tak jadi. Okey, tak apa. Jadi insya-Allah, yang mana berkesempatan boleh hadir ke rumahnya, lawat ke macam mana ke, kan. Lepas tu nanti kita solat isyak, dan sebelum kita akhiri kuliah kita, marilah kita menadah tangan untuk mendapat keberkatan ilahi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara, wa limasyayikhina wa limuallimina wa liazwajatina wa dhurriyyatina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyaihim wa amba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal muttaqin wal faizin wal falihin wal fakihin wal mustaghfirin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.